Saya pun kalau ikutkan baru juga buat TikTok ni. Tak adalah, sebelum ni just buka account untuk tengok video kelakar-kelakar semua kan. Lepas tu lama-lama lah macam best ni. Lepas tu sebenarnya tak dirancang pun yang tiba-tiba few video saya jadi FYP tu semua macam secara kebetulan. Kadang-kadang TikTok ni rezeki jugalah, tapi kena rajin lah, kena gigih lah. Macam awal-awal dulu pun saya pun tak ada follower pun, so kena gigih lah, rajin pergi live orang, masuk dalam live orang. Walaupun you tak ada coins kan, sebenarnya you boleh je pergi dekat, okay, I share dengan korang tips experience lah untuk nak tambahkan follower. Korang kena rajin-rajin tengok live orang, macam join je. Kalau ni kan tak salah pun, korang tak sepestinya korang follow orang tu pun, korang just join live dia and then korang komen lah, rajin-rajin komen. Kalau korang ada coins tu bagi coins, bagi love ke apa kan, pergi komen orang, kena make yourself nampak, orang nampak, macam tu lah. Kita buka lah macam mana boleh start buat blog ni. Sebenarnya saya ni seorang yang suka main dengan keyboard, masa dulu kan PC kan. So dulu saya pula tak tahulah korang baca ke tak. Kalau korang betul follow saya daripada awal blogging kan, saya sebenarnya lepas SPM saya tak terus belajar. Masa tu kerja, sebab masa tu okay, kita cerita dah. Okay, ceritalah, saya cerita pasal diri saya lah, sebab tak ada orang nak sembang kat sini kan. So macam saya daripada lepas SPM, sebenarnya lepas SPM saya cerita, sebab saya ni okay, walaupun betul, akak kerja kat CMB kan 2 tahun. Bagus betul Fatin Rafi. Sekejap kita tengok, kita dah follow belum? Kita follow awak terus sebab awak pandai cik. Nampak sangat awak memang pembaca setia. Betul, saya kerja dekat CMB 2 tahun. Cerita dia sebab macam ni cerita dia. Okay, macam ni. Sebab lepas SPM saya memang dah ada apply UPU. Tapi masa tu saya dapat, tak tahulah saya pernah cerita dekat blog ke tak. Kalau korang pernah baca bagi tahulah, saya pun tak ingat pernah cerita ke tak. Saya dapat tapi saya terus dapat masa tu. Kelakar gila. Baca blog awak pasal braces. Yes, saya dulu pakai braces. Sekejap, sama cerita aku ni dah sikit-sikit ceritakan. Okay, tak apa, saya cerita satu benda dulu macam mana saya boleh start blog. Tapi cerita panjang sikit lah. Lepas SPM saya dapat offer, saya dapat belajar. Masa tu saya sangat, kalau korang perasan, akak dapat, pandai. Ya Allah Fatin, bagusnya. Memang baca setia lah. Tu betul. Nak cerita lah kot. Sebab saya dapat dekat UiTM Dungun. Masa tu pula macam nak cakap masa tu saya ni rapat sangat dengan mak tau. Kalau korang perasan, I dengan my mom memang very close. Muka pun lebih kurang kan, tapi memang kita orang sangat close. So masa tu bila dapat offer pergi UiTM Dungun, paling jauh pula tu kan, rasa macam memang berat sangat nak pergi tau. Lepas tu kan sebenarnya masa tu saya dah, macam mana saya dah accept tau. Tapi in the end, macam seminggu sebelum nak register tu saya tak pergi. Masa tu my dad macam agak marah lah sebab I tak pergi. Tapi my mom masa tu, sebab kita orang kan close, my mom pun macam faham lah I tak boleh jauh dengan dia. So I pun tolak tawaran, tak pergi. Bukan tolak tawaran, tak pergi. Maksudnya dah register ke macam mana, tapi I tak pergi pun. So itulah yang start kerja 2 tahun dekat CIMB. Masa tu kerja jadi kerani je sebab level SPM je. So kerja jadi kerani. Tapi alhamdulillah lah, masa kerja jadi kerani tu banyak masa terluar. Sebab masa tu saya kerja dekat, dia macam koperasi tu tak dia macam koperasi CIMB. So kat situ, dekat office saya tu hanya ada 3 orang staff. Masa tu saya asalnya hanya bekerja, macam kerja sebagai, dia macam bila kita fikir balik kan, memang kita punya perjalanan hidup ni macam memang dah ditertulis lah. Sebenarnya saya ni just masa dapat kerja tu sebagai temporary je. Sebab masa tu staff kat situ dah ada 2 orang. Seorang tu perempuan tu dia tengah nak cuti bersalin. So saya sepatutnya menggantikan dia semasa dia cuti bersalin. So sepatutnya temporary for 3 months macam tu je lah. Tapi rezeki saya masa tu lepas saja yang perempuan tu bersalin, tiba-tiba dah lepas dia pantang apa semua, dia decide untuk berhenti nak jaga anak full time. So masa tu datanglah rezeki untuk saya permanent kat situ. Dan
saya pun bekerja dekat itu selama 2 tahun. So masa start kerja kat situ lah saya start start tulis blog. Kenapa saya tulis blog? Sebab macam mana boleh tulis blog ni, sebab kat situ, kat office tu boring tau, tak ada apa-apa. Dah lah masa tu staff yang seorang lagi tu, lelaki India tu, dia macam very passive tau, tak bersembang sangat. So dia bila perlu je dia akan sembang. So I macam boring lah. Dah lah kerja, bila ada kerja adalah kerja, bila tak ada macam you boring. So you tak tahu nak buat apa. So masa tu I tersilap, my sister kot suggest cuba awak buat blogging, sebab awak kan suka menaik sebab I dulu honestly I ada blog macam ni I tak tahu lah korang ada ke tak, ada tak kat sini yang dulu pernah ada diary, yang suka tulis diary masa zaman sekolah. Saya adalah salah seorang demi Allah, saya memang suka bercerita. Kalau tak tengok orang pun saya akan bercerita sendiri. Saya akan buat journal, saya akan tulis macam, sebab kadang-kadang kita ni pelupa. My sister lah cakap, cuba awak ni, sebab awak kan suka tulis diary kan. So macam awak cuba buat blog. Akak saya teringat yang kisah lecturer akak pergi open house tu. Okay, so kita sambung cerita. Nak cerita pasal blog ni semangat ni, banyak benda boleh cerita. Itulah sebab kita memang kena refer each other. So ada melibatkan sesuatu atau seseorang yang saya tak nak mention. Honestly, apa yang korang baca atau apa yang korang tahu pasal I is hardly a tiptoe daripada the whole truth. Itu je yang nak cakap. Saya, walaupun saya away, macam memang betul-betul down, tapi saya rasa macam kekuatan saya dengan aku mula nak sebab ni. Sekejap. Okay, kekuatan saya adalah reader-reader saya. Kalau korang tak tahulah antara korang ke ada yang memang diorang DM and then diorang macam bagi semangat tau. I rasa macam happy sangat sebab walaupun kita tak kenal. Apa kesedih ni? Sekejap. Okay, tips nak move on Okay, pertama, you jangan self pity. You jangan macam ni jangan tengok belakang balik. Walaupun sedih, walaupun you macam teringat apa semua, you kena selalu ingatkan diri you, move on. Second, it might sound kelakar, tapi the best way yang I pakai, I akan anggap orang tu agak harsh lah. Sorry kalau I cakap ni macam agak kasar. I akan anggap orang tu dah meninggal. That's the best way. Sebab bila kita rasa macam kita dah putus, macam kita berpisah, kita tahu dia masih hidup, kita akan rasa macam sedih. Kita akan fikir apa dia buat semua kan. Tapi bila you anggap dia meninggal dunia, you anggap macam, and then you pun tak ada hard feeling tau. Macam bila kita ada pasangan yang orang tu meninggal, you akan rasa macam you ingat yang baik-baik, tapi macam bila ingat balik, tak apalah, arwah baik orang ni, macam tu lah lebih kurang. You terpaksa set your mind orang tu dah tak ada. So tak perlulah you nak cari dia lagi, tak perlulah you nak tengok pasal dia apa semua, you just ignore. Sebab kita, kalau kita ingat apa orang buat kat kita, kita akan sedih tau. So kita anggap je dia dah pergi. Macam tu lah. Kenapa aku nak sedih ni? Bukan nak cakap apa, aku rasa istikharah tu sebenarnya sangat kuat. Sebelum korang nak buat keputusan, better buat istikharah. Sebab saya pun first time saya buat, saya nampak. So itulah keputusan yang terbaik lah. Alah, Ina, janganlah. Saya nak nangis ni. Wish. Istikharah. Betul, kalau korang kat sini yang mana macam bingung ke, macam tak tahu nak buat apa, patutkah aku teruskan ke, patutkah aku stay ke, cuba ikhlaskan hati, buat istikharah. Sebab saya masa dulu saya memang macam, apa aku nangis ni? Sorry sensitif. Rasa macam bersyukur sangat. Lepas tu saya bersyukur macam saya dapat kawan-kawan yang walaupun tak kenal, dia orang komen. So macam banyak lah yang macam DM kan. And then bila saya dah move on pun ramai masih yang tanya macam mana saya move on. Saya akan share sebab saya memang tahu it's hard. Masa tu, time tu memang susah. Memang you at the very hard place and you rasa you seorang. So you need someone yang tak judge. So you akan bila I dah orang PM I, walaupun after few years, even until now, orang akan DM I, tanya how apa semua, I akan tolong. Sebab I tahu it's hard. When I dekat tempat tu memang it's hard. So I will be there for you guys. Kalau yang sini ada kat sini, ya Allah, sebab ni siapa yang dekat sini yang ada masalah,
nakkan someone to hurt you, I kan ada kat sini. Korang boleh PM. Kalau korang jumpa I punya Instagram ke, boleh message. I will be there for you guys, don't worry. Kalau saya buang mata pada tempatnya, tak apa. Mak saya selalu pesan, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Sebab Allah tu ada. Jangan risau. Kita sedih-sedih, tapi kita jangan berdendam. Itu je. Sebab you fikir satu benda je, Allah tarik orang tu daripada you, mesti ada sebab. Tak sekejap, lama-lama you akan fikir, oh no wonder lah. Macam tu. Even it's hard, but you have to live with it lah. Saya pun nangis juga. Tiba-tiba kita buat sesi luahan pula kan.